Apa khabar semua? Pakai Superbike ni memang nampak macam best, tapi sebenarnya satu benda yang paling leceh kalau kita baru je nak beli Superbike ni adalah nak kena pergi buat lesen B full. First of course, harga dia lebih kurang RM1,000 macam tu, dan masa nak buat tu kadang-kadang tak ada. Tapi nasib baiklah market dekat Malaysia sekarang memang banyak motor-motor yang cukup cantik dan cukup power kalau nak pakai daily, dan tak perlu kita nak kena buat lesen B full ni. Cukup dengan ada lesen biasa yang kita ada tu. Jadi dalam video ni kita nak tengok 5 motosikal 250cc yang cukup best untuk korang consider kalau malas nak buat lesen B full. Baik, di tempat kelima dalam senarai ni adalah Yamaha X-Max 250. Saya tahu motor ni bukanlah motor Superbike, tapi korang dah cuba ke belum? Kalau guna motor ni dekat bandar, power dia memang dah lebih dari cukup, dan kalau nak cruising long distance pun cukup selesa sebab motor ni agak besar. Motor ni didatangkan dengan enjin 1 silinder berkapasiti 250cc dan boleh deliver power sebanyak 22.5 horsepower pada 7000 rpm dan 24.3 Nm torque pada 5500 rpm. Gearbox of course lah, untuk motosikal style skuter ni akan pakai CVT, dan disebabkan enjin dia agak power berbanding skuter biasa, motor ni juga dilengkapi dengan sistem keselamatan macam ABS dengan traction control, dan brake pun pakai brake disc dekat tayar depan dengan tayar belakang. Harga jual X-Max ni pula sekitar RM25,000, walaupun harga asal macam RM22,000 lebih sikit je macam tu. Tapi korang tahulah, bila dah masuk market, markup sana sini, harga akan jadi lebih mahal, dan bergantung juga korang beli dekat mana. Kalau tak berkenan harga ni, saya cadangkan anda tengok juga NMAX. Memang kurang power, tapi design agak cantik dan harga pun murah separuh dari X-Max 250 ni. Okey, di tempat keempat pula, dan terpaksa mengaku yang motor ni pun salah satu motor idaman saya dulu, iaitu Yamaha R25. Rupa dia kan, kalau orang yang tak tahu, memang macam ala-ala Superbike Yamaha yang main dekat MotoGP tu. Jadi mungkin rupa dia ni lah salah satu sebab dia laku gila-gila. Harga pun jauh berbeza dari Superbike Yamaha yang lagi atas macam R6 dengan R1. Enjin R25 ni berkapasiti 249cc dan power output maksimum adalah 35.5 horsepower pada 12,000 rpm. Jadi bolehlah merasa motor rpm tinggi walaupun bukan Superbike sebenar. Cuma bunyi dia lah, bunyi 2 silinder. Dia tak adalah syahdu macam bunyi 3 atau 4 silinder. Dari segi keselamatan, motor ni dilengkapi juga dengan ABS dan brake dua-dua depan belakang dia guna single hydraulic brake disc. Untuk harga pula sepatutnya dalam RM23,000 masa launching, tapi kalau dah sampai kedai tak dapat lagi lah harga ni. Mungkin boleh sampai RM25,000. Yang pelik, ada kedai jual ikut warna. Lain warna cover set dia tu, lain harga. Pening kepala. Baik, di tempat ketiga pula dalam senarai motor besar yang tak payah lesen B full ni adalah Kawasaki Z250, atau nama yang lebih tepat lagi adalah Modenas Z250. Anda jangan terkejut tau. Semua model Kawasaki sekarang di bawah 650cc, kalau tak silap akan di rebrand kepada Modenas. Ini bukan kata Modenas rebatch. Ini memang motor Kawasaki, tapi Modenas yang distribute di bawah edaran Modenas Sendirian Berhad ataupun EMOS. Jangan main-main dengan Modenas ni tau. Penjelasan penuh tentang sejarah Modenas saya ada buat dekat sini. Yang bestnya, bila Kawasaki Z250 ni dah jadi Modenas Z250, harga dia makin rendah berbanding masa bawah brand lama. Bukan setakat harga makin rendah, tapi equipment makin mantap pula tu. Kalau model lama 2018 dulu tak ada ABS, sekarang dah ada ABS. Modenas Z250 ni menggunakan enjin berkapasiti 249cc yang menghasilkan power sebanyak 37 horsepower pada 12,500 rpm dan 25 Nm maksimum torque. Untuk safety pula, dia ada ABS dan depan belakang pun dah guna disc brake macam motor-motor sebelum ni. Kalau ikut trend 3 motor yang kita dah tengok ni,
Nampak macam ABS dengan disc brake ni dah jadi macam standard equipment lah untuk motor 250cc ni. Harga Z250 ni pula sekitar RM20,000 masa launching. Jadi jauh lagi murah berbanding dua motor sebelum ni. Sebabnya entah macam mana bila rebrand kepada Modernas, harga motor Kawasaki ni jadi lebih menarik. Jadi skuter pun dah layan, superbike pun dah, naked bike pun dah. Dan di tempat yang kedua, senarai motosikal best yang tak payah lesen B full ni adalah KTM 250 Adventure. Nama pun Adventure kan? Jadi motor ni memang sesuai untuk buat off-road. Dan KTM pun adalah satu brand yang tak asing lagi dalam dunia off-road ni. Masa KTM launch motor ni tahun 2020 dulu, mungkin ramai tak perasan sebab tengah pandemik. Masa tu diorang launch sekali 250 Adventure dengan 390 Adventure. Base dia adalah Duke 250 dengan Duke 390. Tapi of course yang 390 Adventure ni cc dia besar, jadi memang kena ada lesen B full. Cuma yang bestnya 250 Adventure ni engine dia 248.8cc. Memang tak perlu B full, tapi equipment yang motor ni dapat lebih kurang je dengan 390 Adventure. Maximum power untuk KTM 250 Adventure ni pula adalah 30 horsepower dan maximum torque adalah 24 Nm. Harga pula sekitar RM22,000 waktu launch. Jadi kalau anda jenis minat ride motor off-road, definitely boleh consider motor ni kalau malas nak buat lesen B full. Sebenarnya kan dekat Malaysia ni kita memang tak kurang dengan model-model motor yang best, tak kira berapa cc sekalipun. Jadi sebelum kita pergi ke tempat pertama, inilah beberapa motor yang cukup best tapi tak masuk dalam senarai ni. Antaranya adalah Kawasaki Versys X250, Yamaha MT25, KTM 25 Duke, Modernas Elegant 250 ABS dan juga Honda Forza 250. Anda perasan kan? Memang banyak option yang ada kalau kita tak nak buat B full tapi nak motor enjin besar. Jadi akhirnya di tempat pertama, motosikal best yang tak perlu lesen B full adalah Honda CBR 250RR. Motor ni guys, memang cun. Dah macam superbike Honda yang CBR 1000 tu. Even warna pun sama. Motor CBR 250 ni enjin dia bersaiz 249.7cc, macam lebih kurang je dengan motor-motor yang kita tengok sebelum ni. Tapi power output dia sangat tinggi, iaitu sebanyak 40 horsepower pada 13,000 rpm dan 25 Nm torque pada 11,000 rpm. Dan motor ni kan datang-datang je memang dah ada quick shifter. Of course, macam motor sebelum ni juga memang ada ABS dengan brake disc depan belakang. Tapi disebabkan motor ni cun dan power dia agak tinggi, maka harga dia lebih premium berbanding dengan motor-motor sebelum ni. Harga asal body saja dalam RM26,000 waktu dia launch. Jadi tambah road tax, insurans semua, lepas tu markup kedai lagi, dia akan jadi makin tinggi lah harga ni. Tapi mahal-mahal pun motor ni tetap hot dekat pasaran. Korang rasa lah kan, berbaloi tak beli motor-motor dekat dalam list ni sebab kita tak nak susah-susah pergi buat lesen B full. Ke alang-alang dah cc tinggi, baik buat je B full supaya boleh beli motor yang enjin dia 250cc ke atas. Tapi nak kena ingat tau, lagi laju, lagi seronok, lagi besar motor tu, lagi banyak nak kena belanja kan. Cuba komen dekat bawah ni, berbaloi ke tidak? Kalau anda nak teruskan dapat info-info best dunia otomotif, jom join Nota Ahad, link saya letak dekat bawah. Dan jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.